Okay, you alive. Alright, sekejap mana saya setting dulu. Titit. Sekejap sekejap. Saya share dulu, saya setting dulu, saya share dulu dengan beberapa grup. Okay. Alright, mari kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat, rakan-rakan guru. Selamat datang ke channel Santai Pilpen bersama Cikgu Irat. Yeah. Okay, sebelum saya test tu, Cikgu Wan okay Wan? Wan, Cikgu Wan, boleh dengar suara saya? Cikgu Wan? Saya tidak mendengar suara Cikgu Wan. Cikgu Wan, boleh dengar? Sekejap kita mungkin ada mengalami masalah ni, gangguan teknikal. Kita sekejap. Kita tunggu Cikgu Wan sekejap. Okey Wan. Sorry. Tadi line tak ada, sorry. Oh, okey. Biasalah tu. Sekarang mungkin kan waktu puncak kan. Okey. Kita bersiaran Wan. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar rakan-rakan guru, sahabat-sahabat Facebook. Hari ini kita ada satu tetamu jemputan. Tetamu jemputan jauh ni, seberang jiran saya dari dari Sarawak. So, sebelum kita memperkenalkan diri, Cikgu Wan dengan lebih lanjut, saya nak tunjuk satu tayangan video khas buat anda semua. So tanpa buang-buang masa, mari kita saksikan video khas ini. Umpama orang kata set induksi lah, kalau guru ni set induksi. Pengenalan sebelum kita berborak panjang dengan Cikgu Wan. So, jom mari kita saksikan. Assalamualaikum.
Jom kita main sama-sama. Aku ada bahasa Serman. Nanti aku ajarkan kau main. Nak tak? Aku Bibi. Nama aku Sarah. Terima kasih, Bi. Yes, aku dapat semua, Sarah. Tengok ni. Aku akan jaga persahabatan kita macam aku sambut batu-batu ni. Tanya Bibi, dah duduk sana. Jangan lupakan aku kat sini pula. Kau jangan lupa kirimkan surat ya. Mestilah. Kita kan dah janji. Kawan sampai mati. Bibi berasa sedih kerana setiap surat yang diutuskan buat Sarah tidak pernah dibalas. Setelah 4 tahun berlalu, Bibi kini berjaya menamatkan pengajian dan menerima segulung ijazah. Perasaan gembira jelas terpancar di wajah Bibi kerana ingin berjumpa keluarga tercinta dan Sarah, sahabatnya yang diridui selalu. Makcik, Sarah ada tak? Oh, Bibi rupanya. Ingatkah siapa tadi? Bila sampai kampung? Minta maaf ya Bibi, Sarah tak ada. Sarah sebenarnya... Sarah! Jom kita main sama-sama. Aku ada bahasa Serman. Nanti aku ajarkan kau main. Nak tak? Aku Bibi. Nama aku Sarah. Terima kasih, Bi. Yes, aku dapat semua, Sarah. Tengok ni. Aku akan jaga persahabatan kita macam aku sambut batu-batu ni. Tanya Bibi, dah duduk sana. Jangan lupakan aku kat sini pula. Mestilah. Kita kan dah janji. Kawan sampai mati. Oh, Bibi rupanya. Ingatkah siapa tadi? Bila sampai kampung? Minta maaf ya Bibi, Sarah tak ada. Sarah sebenarnya dah 3 bulan lah ke hospital. Doktor dah sahkan buah pinggang dia rosak. Oh, macam sedih sangat. Sampai sekarang, dia pun dengar isi semua itu dia. Sarah! Sarah! Sarah, ini surat Bibi untuk kamu. Sarah, jika kau dah baca surat ni, janganlah engkau sedih sangat. Aku masih ingat janji kita, kawan sampai mati, dan aku takkan lepaskan persahabatan ini macam aku tangkap dan sambut batu Seriman masa kita mula berkenalan dahulu. Aku harap kau dapat jaga batu Seriman ini elok-elok kerana kita akan saling melengkapi antara satu sama lain. Salam sayang, sahabatmu Bibi.
Halo, Assalamualaikum. Hello. Cikgu Wan baru masuk. Okey, dengar Cikgu Wan? Alhamdulillah, dengar. Alhamdulillah. Kita tadi menanti kedatangan apa ni? Cikgu Wan. So, sahabat-sahabat Facebook, rakan-rakan semua, tadi kita menyaksikan satu animasi ya, yang dinamakan sebagai Batu Bijanji. Betul tu Wan? Dia punya sebutan Batu Bijanji ya. Betul. Batu Bijanji tu. Untuk pengetahuan rakan-rakan semua, animasi ini telah menang di peringkat antarabangsa. Dan apa yang paling menariknya, animasi ini telah dibuat sendiri oleh guru-guru dan murid-murid sekolah di SK Temong. SK Temong. Jadi sebelum kita cerita panjang, kita relax-relax, santai-santai, borak-borak ni, kita nak kenal dia punya orang kata mastermind, orang kuat ni, orang kuat. Orang belakang tabir. Okay? Siapa sebenarnya mereka ni? Mungkin rakan-rakan guru ada yang kenal, mungkin ada yang baru hari ini nampak, oh begini rupanya Cikgu Wan, oh begini rupanya Cikgu Muhammad Ridwan, nampak kacak di sana. Cewa. So, mari kita dengar. Okay, first soalan pertama. Kita orang kata apa ni, seksi tahruf lah dulu. Okay, perkenalkan diri. Okay, Cikgu Wan, siapa sebenarnya Cikgu Wan ni? Cuba orang kata ceritalah kepada rakan-rakan Facebook ni, siapa sebenarnya Cikgu Wan ni, asal mana, apa semua, bertugas di mana. Okay, so teruskan Cikgu Wan. Cikgu Wan yang mana? Wan gitu. Hang lah. Oh, Hang lah tu. Cikgu Wan ni Cikgu Wan Zulfadli. Okay. Alright, boleh nanti kemudian kita pergi ke Cikgu Muhammad Ridwan. Alright. Nama Dini, Wan Zulfadli Dini bin Azmi. Lahir di Terengganu tapi membesar di Perak dan kini menetap di Kuching. Oh. Mengajar Berapa tahun dah Cikgu Wan di SK Temong mengajar di di Sarawak. First posting 2014 di SK Sangaiban. 2016 saya berpindah ke SK Temong. SK Temong. Oh, yes. Maksudnya ini sekolah SK Temong ni sekolah yang kedua lah kan? Ya, sekolah yang kedua. Wah, nampaknya memang agak lama sudah Cikgu Wan di SK Temong. So, itu daripada Cikgu Wan Zulfadli. Okay, kita dengar pula orang kata apa ni, latar belakang sedikit lah daripada Cikgu Muhammad Ridwan. Susah betul saya mau ni, kenal pasti sebab dua-dua nama Wan. Dini lah saya panggil Cikgu Wan Dini lah Cikgu Wan Dini dengan Cikgu Muhammad Ridwan. Okey. Alright. Cikgu Muhammad Ridwan. Ya. Okey, Assalamualaikum semua. Nama saya inilah Muhammad Ridwan Patah, berasal dari Johor. Berasal dari Johor, kini menetap di Sarawak lah. Di Sarawak di area Terbeduk. Kemudian SK Temong ni sekolah yang ketiga saya. Sekolah yang ketiga. Sekolah pertama dulu di Bintulu juga. Kedua sekolah di Bintulu di Kampung Nyalau. Yang kedua di SK Bulan Jaragam Sebuyau. Dan yang ketiga ni 2017 di SK Temong ni lah. Sehingga sekarang. Itulah sedikit dah. Mula-mula berkhidmat 2005 tak silap. Lama tu 2005. 2005. Otai. 2005. Otai masih berbisa. So terima kasih Cikgu Muhammad Ridwan. Sahabat-sahabat semua, malam ni kita relax, kita chill, santai-santai. Kalau ada soalan boleh tu tulislah di ruangan komen tu. Mungkin time kita berborak-borak ni ada soalan, kasih soal saja. No problem, kita akan jawab on the spot. So kita berbalik kepada Cikgu Wan Dini. Soalan kedua, Cikgu Wan, kenapa animasi? Apa yang menyebabkan Cikgu Wan Dini ni pilih animasi supaya untuk orang kata kasih centralize dengan PDPC ataupun PDPR. Kenapa animasi? Banyak lagi benda lain, tapi kenapa Cikgu Wan Dini pilih animasi? Itu yang saya mau tahu betul loh. Idea asal buat animasi sebab untuk masuk pertandingan. Untuk Okay. kalau tak buat. Dia apa? Sebab pertandingan yang kami join ni digital storytelling animation.
Jadi bila Mhm. first masuk tu automatic negeri terus dia terus penyertaan ke negeri. Jadi markah kurikulum adakan dia idea asas lah. Mhm. Maksudnya sumber inspirasi itu apabila mahu mengikuti pertandingan masa tu pertandingan tu di peringkat negeri Wan? Di negeri ke? Dia memang direct negeri terus lah. Dia negeri kebangsaan. Macam umpama kalau kita di Sabah ni kita ada nama satu pertandingan dia setiap tahun kita namakan sebagai Sabah Screen Fest. Kalau di Sarawak nama dia apa Cikgu Wan? Kalau di Sarawak namanya apa pertandingan itu? Mungkin DST. Wan ada Dista. Digital storytelling okey. Kita kasih cool dulu Cikgu Wan Dini. Kita pergi ke soalan seterusnya Cikgu Muhammad Ridwan. Okey. Berbalik tadi sama jugalah soalan sama dengan Cikgu Wan Dini tadi. Okey, animasi. Memang Cikgu berminat untuk orang kata terjebak dalam animasi ni ataupun ianya berlaku secara paksaan atau macam mana? Ada Cikgu Wan paksa ke atau macam mana? Kongsianlah sedikitlah tentang animasi yang berlaku di sekolah Cikgu. Macam mana orang kata mungkin dari segi tarikan murid itu sendiri, bagaimana orang kata sambutan terhadap murid itu sendiri, mungkin ibu bapa ataupun guru-guru. Sebab kalau animasi ni dia skop dia luas kan. Saya pun memang saya cuba-cuba belajar animasi, memang saya serinda lah, memang angkat tangan lah, memang banyak kerja. Tapi macam mana SK Temong ni boleh orang kata boleh menjadikan itu sebagai satu kebitaraan di sekolah. Mungkin Cikgu Muhammad Ridwan boleh share something tentang tu? Okey, kalau bagi saya latar belakang diri tu untuk bahagian animasi ni memang tak ada langsung lah. Okay. memang tak ada langsung. Okey, tapi untuk part-part kalau macam programming komputer tu saya ada berkemahiran jugalah. Okey, itu saya ada. Kemudian dia mula terjebaknya bila saya bermula di Temong ni lah. Terjebaknya bila kenal dengan si Wan ni, Cikgu Dini ni. Bila dah terjebak, kemudian waktu saya sampai situ lebih kepada di belakang tabir lah. Lagipun waktu tu waktu di belakang tabir tu sebab dalam pertandingan itu sendiri dia dah tetapkan 1 cikgu 3 orang murid. Jadi untuk untuk saya nak involve orang cakap yang betul-betul tu agak sukar lah. Jadi saya membantu di belakang tabir saja. Kemudian yang berlaku untuk tahun 2019 ni pada masa itu mungkin memanglah dah tertulis Allah tetapkan Cikgu Wan jadi fesi, saya jadi pengiring kepada murid itu. Jadi dekat situ orang cakap di situlah bermula titik permulaan untuk Batu Berjanji ni. Dia punya perjalanan dia sikit lah. Okay. Untuk rakan-rakan Facebook, sebenarnya banyak hasil-hasil orang kata hasil filem pendek dan animasi yang dibuat oleh SK Temong yang diterajui oleh Cikgu Muhammad Ridwan dan Wan Dini. Kita ada apa first mula-mula tuan? Cikgu Hana, kemudian ada Hana. Yang pertama Hana 2017, kedua 2017 Hana dapat tempat ketiga kebangsaan. Kedua adalah Cikgu Hana. Cikgu Hana dapat Johan Kebangsaan. 2019 Hanabi cuma Johan Negeri. Kebangsaan tak dapat. Okey. Cikgu Wan Dini nak cakap ni Cikgu Wan Dini, nanti kalau tidak semua Okey, Cikgu Wan Dini. Bagaimana sepanjang cikgu menghasilkan animasi ataupun filem pendek ni, bagaimana penerimaan murid itu? Kalau Cikgu Wan masukkan dalam orang kata PDPC ataupun PDPR, macam mana penerimaan murid tu di dalam kelas? Mereka boleh terimakah pendekatan ini ataupun sebaliknya? Mungkin Cikgu Wan ini boleh ceritakan penerimaan murid tu bagaimana kalau di dalam kelas menggunakan filem pendek atau animasi sebagai medium pengajaran dan pembelajaran.
Macam beberapa filem pendek yang saya pernah buat, ada yang boleh dah dan sesuai yang digunakan untuk PDPC. Contoh macam Pains of Fury yang ada Bruce Lee ajar melukis, kembali tentang cara hidup sihat. Lagi Hana, jangan putus asa, teruskan usaha. Jadi gagal sekali tak semestinya gagal terus. Cikgu Hana tentang sejarah macam tu, tapi dia tak secara terang sangat, macam merah. Kira lepas tayang tu tanya dengan murid apa pengajaran dari video ni. Satu lagi, pagi-pagi gigi pun ada. Tu idea asal dari isteri saya. Pagi-pagi gigi ada. Okay, ya. Sebenarnya untuk sahabat-sahabat Facebook, rakan-rakan penonton, sebenarnya ramai lagi guru-guru di Malaysia ni menggunakan filem pendek ataupun animasi ni sebagai salah satu medium pembelajaran, supaya untuk menarik minat murid-murid untuk memahami sesuatu konsep pembelajaran ataupun orang kata sesuatu konteks supaya pembelajaran itu nampak lebih menarik. Okey, itu kalau dari segi penerimaan dari segi murid. Okey, Cikgu Muhammad Ridwan. Kita berbalik kepada Cikgu Muhammad Ridwan. Dari segi orang kata, dari segi sokongan ibu bapa PIBG ni dengan rakan-rakan guru yang lain macam mana? Macam mana penerimaan orangnya? Okey. Ada sumbangan tak yang mereka berikan dari segi macam mana? Yalah, bagaimana penerimaan? Okey, Sebab bukan calang-calang ni. Untuk penerimaan kalau setakat ni alhamdulillah lah, sambutan rakan-rakan guru pun ada yang kadang mereka bagi pendapat, jadi dia ada bagi orang cakap buah fikiran lah. Kemudian bila lagi kita dah menang ni, kemudian dah ada sekarang ni parent yang kadang dia jumpa secara individu cakap, cikgu kalau ada apa-apa anak saya boleh involve, masukkan dia sebagai cikgu. Nampak kat situ nampak kat situ semangat ibu bapa PBG ni, semangat betul. Sampai orang cakap tapi itulah sekarang ni kita belum dapat nak buat apa dulu. Kita tengah fokus kepada PDPR sajalah dulu sekarang ni. Semangat daripada rakan-rakan dan sekolah memang alhamdulillah memberangsangkan. Saya pasti sewaktu orang kata syuting ke pemilihan pelakon, mesti ramai murid yang mau menawarkan diri kan, berebut-rebut mau memegang watak tersebut kan. Sebab ini sebenarnya ianya satu orang kata satu alat yang kita boleh jadikan orang kata push kepada murid itu sendiri. Kita meletak syarat, kalau kamu nak jadi seorang pelakon, kamu kena belajar rajin-rajin. Contoh macam itulah. Dia jadi sebagai orang kata faktor motivasi kan kepada mereka. Ya, betul. So, kita berbalik kepada Cikgu Wandi ni. Cikgu Wandi ni, ni master saya punya sifu dalam animasi ni. Saya pun sebenarnya terjebak dalam orang kata terjebak dalam filem pendek ni apabila saya melihat karya Cikgu Wandi ni, Cikgu Hana kalau saya tidak silap. Dari situlah saya tengok luar biasa, orang kata macam satu spark tu bahkan. Ni benda ni kalau kita lakukan di dalam kelas boleh ni. Jadi bila saya melihat hasil karya Cikgu Wan ni, saya orang kata macam sabar Cikgu Wan ni, kalau dia boleh aku pun boleh. Lebih kurang macam gitu kan. Tapi ada satu teknik, Allah, memang orang kata bukan calang-calang lah, bukan mudah lah yang nak digunakan dalam satu kemahiran animasi yang saya perhatikan dalam filem animasi Batu Bijan Jiji, menggunakan teknik rotoskop Cikgu Wan ini. Okey, boleh tak kongsikan serba sedikit apa sebenarnya teknik rotoskop ni? Macam mana? Susah kah, senang kah, atau macam mana? Okey, teknik rotoskop ni dia dah lama lah. Kalau ikut sejarah animasi pun antara teknik yang awal, dah dekat 100 tahun dulu. Dipelopori oleh The Fleischer Brothers. Orang yang antara yang buat dulu buat animasi Superman, Popeye, Fleischer. Dia Betty Boop yang muka panjang perempuan. Waktu tarian ada dia guna rotoskop. Rotoskop Dan
secara asasnya dia tekap lah. Tekap balik gambar. Macam kita tekap lukisan, letak kertas atas buku, tekap. Cuma di dalam video lah. Dalam video lah, dalam bentuk Ah. digital lah kan, Ah, dalam bentuk digital. Yang dia rakam lukis balik frame Lukis by balik. frame by frame. Maksudnya Dalam kita satu, first kita ambil video dulu, ya. kemudian kita tekapkan dia macam dalam bentuk lukisan. Tekap video dulu, Okey, convert okey, jadi okey. convert kepada 12 frame per saat untuk jimat sikit. Kalau ambil yang asal 30 tu, banyak lagi. Banyak 12 ah. frame per saat. Jadi dalam 1 minit ada 720 gambar dan dalam 5 minit ada dalam 3,000 lebih gambar. Itu lukisan. Memang kira teknik rotoskop ni banyak kerja lah. Selalunya, okey Wan. Banyak. Okey, Cikgu Wan ini selalunya tempo masa untuk menghasilkan sesuatu animasi itu menggunakan teknik rotoskop ni kebiasaannya berapa lama? Berapa lama boleh bikinnya barang? Ayat tu berapa lama bikin barang? Kita santai ya, kita santai. Okay. Ah. Teknik rotoskop ni dia apa? Dia orang biasa kenal dia sebagai, kalau dalam English dia cakap time consuming kan. Dia makan masa. Satu Makan masa rakam juga dulu, lah. lepas tu lukis. Dan yang kalau macam contoh Hana 21 hari. Itu sebab yang first buat. Masya Allah. 21 Cikgu hari ya. Hana, Cikgu Hana 3 bulan lebih. Hanabi dalam 2 minggu. Hanabi ni 2 orang daripada yang buat Hanabi ni, yang buat Batu Berjanji. Nabi Atu dan Meggas. Untuk yang Batu Berjanji paling singkat lah masa 10 hari. Okay, macam agak laju juga buat Batu Berjanji. Maksudnya teknik rotoskop ni memang orang kata perlu sabar lah kan, perlu banyak bersabar kan. Sebab dia makan masa yang lama. Jadi kalau kena orang yang tidak pandai bersabar ni memang tak jadilah projek tu kan. Rasa nak pukul. Rasanya pukul kan. So macam mana Cikgu Wan tackle untuk orang kata dari segi murid tu macam mana Cikgu Wan ajar dari segi murid tu? Ambil masa juga kah untuk mereka serasikan teknik rotoskop ni? Yes. Dari segi murid macam mana? Bimbingan murid tu macam mana? Saya rasa mungkin antara awal yang dia orang nak biasakan tu adalah penggunaan pen, stylus. Stylus pen. Yes. Penggunaan tu. Bila dia orang dah biasa tu, jadi mudah tu. Dia cuma tekap balik macam kita tekap dalam lukisan biasa. Cuma dia motivasi untuk mereka teruskan, komitmen dia yang mungkin susah sikit sebab dia perlu buat banyak keping gambar. Jadi antara motivasi dia orang adalah bila dia orang tekan play, tengok balik lukisan dia orang nampak bergerak. Waktu tu dia orang suka. Rasa menarik. Okay. Ada menarik kan. Okay, sebelum tu Cikgu Wan ni ajar subjek apa di sekolah? Saya meja sini. Meja seni. Ajar. Kat sini ya. Cikgu Ridwan? Saya meja sains. Meja sains. Saya mengajar sains, meja sains, mengajar sains dan English. Dan English English. Okey. Seterusnya Cikgu Ridwan. Sepanjang cikgu orang kata membuat filem pendek ni bersama Cikgu Dini ni dan juga murid-murid, apa orang kata masalah ataupun kekangan yang biasalah dilalui? Mungkin boleh kongsi dengan rakan-rakan yang lain. Apa masalah utama dia? Sebab saya rasa untuk buat sesuatu filem tu, animasi dia bukan yang murah, banyak kos, banyak gadget kan. Banyak benda yang mau dibeli. Macam mana apa bentuk kekangan ataupun orang kata halangan lah, mungkin boleh dikongsi bersama, dan macam mana cikgu tackle masalah tu. Okey, kalau dari segi halangan, dari segi peralatan memang kita 100% peralatan sendirilah. Peralatan sendiri. Sponsor ada? Sponsor setakat ni tak ada. Sponsor setakat ni tak ada, sebab kebanyakan sendirian berhad lah. Kemudian DIY lah. Kemudian dari segi bajet tu, kewangan tu memang sendiri jugalah. Lepas balik kursus tu kan, kalau beli jajan-jajan budak ke apa, hantar budak balik tu memang sendiri punya lah. Itu memang
Itu nak cakap apa macam tu je lah. Nak cakap tak ada bajet, memang tak ada pun. Yalah, kita sudah maklum kan, terpaksa orang Ya, kata betul. nak cari jalan sendirilah kan, macam mana buat benda ni. Okey. Okey, Cikgu Dini. Cikgu Dini, macam saya bila saya nampak Cikgu Dini punya channel di YouTube tu, ada satu channel nama Demulsion. Apa benda tu Cikgu Dini? Macam mana dapat nama Demulsion tu, dan mungkin Cikgu boleh cerita Cikgu sebagai orang kata YouTuber yang kontennya filem pendek dan animasi, sejak bila Cikgu berkecimpung dalam bidang YouTuber ni? Dan boleh ceritakan tu Demulsion tu apa benda tu? Mungkin ada sejarah yang saya pun tertanya-tanya. Mungkin ada cerita di sebalik itu, Cikgu Dini? Soalan cukup mas, first time orang tanya. Okay, Demulsion ni asal Demulsion ni adalah apa? Asalnya dari komik yang saya buat dengan kawan saya Martin. Okay. Pada form 3 dan form 4. Nama komik tu Demulsion. Komik tu dapat nama pun daripada awal-awal belum ada tajuk. Jadi lepas tu tengok dalam studio seni ada kawan angkat tong Chat tu nama Emulsion. Bila cek kamus maksud Emulsion ni apa? Campuran tak senyawa. Campuran tak senyawa. Jadi Demulsion. Itulah orang kata dia punya timbul idea tu buat channel Demulsion daripada chat daripada apa? Kartun. Chat. Ya kan, komik kan? Komik Demulsion. Betul. Macam baru saya perasan memang ada jenama chat bahkan Demulsion. Ya. Demulsion chat dinding. Chat dinding. Okay. Alright. Dan start dari tahun dari tahun 2009 lah, dari tahun 2009. Channel. So macam mana dengan orang kata sambutan daripada mungkin subscriber sejak Cikgu Wan orang kata menjadi YouTuber dan meletakkan semua karya-karya Cikgu Wan Dini di YouTube tu, macam mana sambutan subscriber penonton-penonton yang lain? Sebab bukannya di Malaysia, saya rasa tengok pun ada banyak di luar negara, orang putih pun saya tengok ada yang review pun bagus-bagus. Okay, boleh Cikgu Wan Dini share something? Subscriber lagi 30 nak cukup 1,000. Belum. Tapi yang penting orang kata yang penting dia punya konten tu kan. Konten kan, sebab bila orang luar lihat, diorang memberikan respon yang positif, ini sebenarnya memberikan orang kata motivate kepada kita untuk terus orang kata lebih berkarya kan. Okey. Saya mau tanya soalan emas kepada Cikgu Ridwan. Cikgu Ridwan, macam mana Cikgu Ridwan bekerja sama berkolaborasi dengan Cikgu Wan Dini ni? Macam dia ni apa ni? Dia autokratik kah? Dasar pecah perintah kah? Mesra alam kah? Macam mana hubungan tu, kerjasama tu? Macam mana Cikgu kasih sesuaikan tu benda tu? Baguslah, bekerjasama dengan dia bagus. Tapi satu tu memang group work tu memang kena ada lah. Kalau tidak memang tak siap. Kita teamwork memang kita ada, kita saling berbincang kalau buat ini apa, kalau buat ini apa jadi, kalau buat ini macam mana. Jadi benda tu memang orang cakap memang kena ada lah dalam satu-satu team pun. Kalau kita nak berkarya pun memang kena ada. Ice breaking semua tu memang ada lah. Lagipun kami selalu berbincang lah. Kadang idea tu datang orang cakap kadang-kadang tengah duduk, tengah memandu ke apa kan. Jadi bila datang tu kita dua mesej dengan dia, berbincang-bincang. InsyaAllah mungkin lepas ni akan ada cerita baru lah. Dah ada buat perbincangan draft-draft juga. InsyaAllah. Ya. Sebab benda ni memang orang kata apapun yang kita lakukan memang orang kata mesti ada satu kerjasama, satu teamwork. Mungkin apabila
orang luar sana mungkin melihat nih, wah ini mungkin dia kan kejayaan untuk satu orang, tetapi sebenarnya orang-orang yang bekerja apa nih di sebalik tabir tuh yang menjayakan Ya, betul. proyek tersebut. Mungkin orang ingatkan, Cikgu Dini lah scriptwriter, Cikgu Dini lah pengarah, Cikgu Dini lah yang pegang lampu, Cikgu Dini lah yang editing. Memang biasalah tuh persepsi orang kata, persepsi orang nih. Tapi yang paling pentingnya intipatinya di sana ialah ada orang yang menyokong. Ibarat orang kata kalau bahasa pasar ni kena bekerja dalam satu kepala kan? Betul. Satu kepala. Sebab kalau banyak konflik pun projek confirm tidak jadi. Dia kena cari orang yang serasi lah kan? Yang serasi. Okey. Cikgu Wan ni. Tadi Cikgu Ridwan kata ada projek baru dia kata. Boleh share apa projek baru tu? Mungkin hin lah sikit lah. Hin lah sikit. Apa projek untuk pertandingan kah atau ada memang ikut festival filem kah atau macam mana? Mungkin ada projek kongsi? Ada projek baru. Ada idea. Tak ada lah ini. Sepanjang orang kata sekarang ni pun orang kata apa ni macam lockdown kan, kita PKP kan, ada tak projek yang dapat sekarang dibuat sempena PKP ni, shooting di dalam rumah kah apakah, ada projek? Setakat ni kalau projek memang tak ada lagi lah, belum ada. Ada lah kan. Tapi dari segi draftnya, dari segi perbincangan dah ada lah. Dah ada lah. Dari segi perbincangan memang dah ada perancangan, tunggu tengok sebab kita terikat dengan ni lah tu tadi lagi tu. Dengan pandemik ni kan. Kalau tak ada pandemik ni insya-Allah. Tujuan utama dia nak kata masuk pertandingan memang tak ada, memang belum ada. Just kita macam nak standby saja, kita nak cuba hasilkan karya. Budak-budak pun ada yang tanya bila dah tak sabar nak join ke apa, macam tu lah. Jadi kita pun semangat lah. Semangat Okay. Semangat. SK Temong dia sekolah apa? Luar bandar pedalaman SKM? Dia luar bandar. Dia luar bandar lah. Ada berapa? Ada sampai 100 orang murid lah keseluruhan. Murid ramai. Murid 200 murid ramai ya? Ramai 200 juga lebih. Banyak. Memang ramai. Banyak. So, kita relax, kita chill, kita baca dulu. Ada ke ini komen-komen ni rakan-rakan kita ni? Kita baca dulu, ada ke tidak? Okey, kepada sahabat-sahabat Facebook, kalau ada yang mau tanya soalan kepada Cikgu Dini atau Cikgu Muhammad Ridwan, boleh type di bahagian komen. Dan juga jangan lupa untuk like dan share di page masing-masing supaya orang kata kita berkongsi ilmu kan, sebab bukan senang kita dapatkan 2 orang ni, sebab saya tiba-tiba dapat idea ni apa membuat PKP ni. Selalu kita buat short film, bila lama tidak buat short film ni, jadi rasa orang pening kan macam rasa lain datang satu idea ni bagus, kita buat satu perkongsian ilmu rakan-rakan guru yang ada di Malaysia yang ada menghasilkan short film. Itu saya jemput Cikgu Wan dan Cikgu Muhammad Ridwan. Dan ada juga rakan-rakan yang tanya banyak, kesian Cikgu Wan Dini melayan SMS. Ini perkongsian ni masuk SPL KPM kah? Dia tanya gitu. Okey. Untuk pengetahuan rakan-rakan guru yang menonton, yang actually perkongsian ini usaha kita orang, dia bukan berdasarkan atas kapasiti nama sekolah atau PPD arrangement, tidak. Ini usaha kita bersamalah, usaha bersama untuk kita melakukan perkongsian. Sebab kalau kita buat secara rasmi, kita tidak berpakaian macam gini nih. Ya, betul. Cakap kita kontrol. Jadi kita relax, santai-santai, kita tenang-tenang. Yang penting orang kata input yang kita dapat daripada perkongsian antara Cikgu Wan Dini dan juga Cikgu Ridwan. Okey. Seterusnya, soalan seterusnya kepada Cikgu Wan Dini. Ada juga yang tanya nih Cikgu Dini. Macam mana Cikgu Dini orang kata masukkan filem cikgu ni di peringkat antarabangsa? Saluran mana cikgu kasih masuk ni? Apa macam cikgu kasih masuk ni? Macam mana kalau saya mau masuk ni? Di mana saya mau register? Di mana saya mau daftar? Mungkin ada rakan-rakan guru yang berminat ataupun ada menghasilkan filem pendek tetapi tidak tahu macam mana mau kasih masuk nih, di mana saya mau rujuk.
di bahagian orang kata platform mana, channel mana. Mungkin Cikgu Dini boleh share dengan rakan-rakan guru kita yang ada menghasilkan filem pendek yang mungkin mahu mengikuti mana-mana festival di antarabangsa, macam mana mereka mau lakukan. Silakan Cikgu Wan Dini. Okay, antara laman web yang bolehlah kita cari browse untuk festival ni, kita boleh tengok di filmfreeway.com. Ini pun saya dapat dari rakan, ada seorang rakan Indonesia, Razif rasa nama. Rizky Azim dia yang bagi tahu saya cara untuk masuk dalam filmfreeway.com. Dekat situ ada banyak lah festival. Ya. So, rakan-rakan ingat tu film Freeway, Freeway mana? Freeway. Boleh Google lah, boleh Google nanti. Boleh Google nanti. Okey, banyak sana orang kata pertandingan antarabangsa festival filem yang kita boleh ikuti. Okey, terima kasih Cikgu Wan Dini. Cikgu Ridwan. Yes, sir. Okey. Soalan seterusnya dari sudut orang kata, kita ambillah dari sudut pandangan peribadi cikgu lah, Cikgu Ridwan. Apabila kita menggunakan filem pendek ni dalam kita punya proses pengajaran dan pembelajaran, adakah cikgu rasa benda ini mendatangkan manfaat, memberikan kesan yang orang kata positif terhadap pembelajaran murid-murid itu sendiri? Adakah orang kata membantu gini filem pendek ni kalau kita terapkan dalam PDPC ini? Itu kita mau dengar tu. Mungkin respon Cikgu Ridwan yang pernah mendengar respon daripada anak-anak murid ataupun ibu bapa, atau macam mana Cikgu Ridwan? Macam mana pandangan pribadi? Okey, dari segi pandangan peribadi, kalau kita lihat aktiviti berlakon ni juga, salah satu macam animasi lakonan tu termasuk juga dengan salah satu aktiviti pengajaran kita lah. Sebab sebelum ni saya pun ada juga selalu suruh budak, kalau dari segi lakonan tu bila mereka dah berlakon, lepas tu kumpulan satu lagi dia cuba tengok apa dia punya moral dia, apa dia punya kesan dia tu, memang murid akan cepat ingat, orang cakap. Sebenarnya dari segi lakonan ni dia walaupun dia mengambil masa sedikit, tapi dari segi impak secara peribadi pada pendapat saya memang ada lah. Budak pun rasanya akan lebih senang untuk faham, lebih memudahkan juga sebenarnya. Tapi dia kena lihat jugalah tajuk apa yang kita nak ajar. Tak semua orang cakap dapat gunakan aktiviti lakonan ataupun animasi kan. Dia berdasarkan tajuk yang kita nak ajar tu lah. Tapi secara peribadinya saya berpendapat kalau untuk animasi ataupun filem pendek ni dimasukkan untuk dalam PNP tu memang akan memberi impak yang bagus lah. Murid senang ingat kan. Lagi bila dia dah berlakon, lagilah dia senang ingat. Macam tu lah bang. Betul. Ya, ibarat macam kalau dalam kita punya aktiviti PDPC ni ada orang kata role play lah kan. Budak tu hands on, dia memainkan watak. Bila dia menjiwai watak tu, dia punya kefahaman tu lebih mudah diserap, mudah diterima kan. Okey, thank you Cikgu Ridwan. Cikgu Dini. Okey, Cikgu Dini. Mungkin ada rakan-rakan guru tertanya-tanya, kalau saya mau jadi macam Cikgu Dini lah, dia kata. Kalau saya mau jadi Cikgu Dini ni, mau terlibat dalam animasi atau filem pendek, apa benda yang saya perlu menyiapkan diri saya ni? Apa keperluan? Apa orang kata saya mau jadi macam Cikgu Dini, tapi apa benda yang saya perlu ada? Apa keperluan yang saya orang kata mesti prepare benda ni? Mungkin ada rakan-rakan guru yang mau berminat, mau tahu sebelum saya terjun, orang kata terjebak dalam animasi, terjebak dalam filem pendek, apa persediaan saya? Mungkin Cikgu Dini boleh kongsikan? Pertama mungkin dari segi mental, sebab benda ni dia banyak makan masa lama. Betul. Dia kalau contoh macam yang Hana tu agak tu, dia macam zombie waktu buat. Tidur 2 jam, 24 jam, 2 jam tidur. 3 jam dalam 24 jam. Dan satu lagi, antara kalau nak dalam animasi ni, kalau boleh tahu yang tu 12 prinsip asas animasi.
Apa mungkin Cikgu Wan boleh kongsi salah satu prinsip daripada 12 tadi itu? Satu dia ke apakah? Salah satu 12 daripada prinsip. salah satu daripada prinsip tu ada appeal. Karakter dia ada appeal, maksudnya apa? Tarikan. Dari segi Oh, karakter. Contoh kita tarikan. tengok kartun Mickey Mouse, kita tengok design dia, kita dah rasa macam menarik so, Ya. contoh appeal. Okay. Alright. Okay. Okay, thank you Wan. Okay, sekarang sudah, kita sembang-sembang dah hampir mau 1 jam. Macam merasa macam terlalu cepat masa ya. Thank you kepada yang sedang menonton, Cikgu Hamdia, Cikgu Muhammad Nazmi, Cikgu Muhammad Khairul, Dewi Kencana, Cikgu Di Merehani Hamid, banyak ni yang sedang menyaksikan live kita. Cikgu Firdaus, Jafar, Cikgu Catherine, okay, banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan Facebook. Hari ini, saya ulang, hari ini kita berkongsi satu perkongsian ilmu daripada dua orang tetamu jemputan kita, iaitu Cikgu Wan Zulfadli dan juga Cikgu Muhammad Ridwan Fatah. Yang bertugas di sekolah SK Temong Serian di Sarawak. Mereka ni adalah guru-guru yang cukup aktif menghasilkan filem pendek dan juga animasi, dan aktif terlibat dalam pertandingan ataupun festival filem di peringkat kebangsaan ataupun antarabangsa. Okey, berbalik kepada Cikgu Dini. Bila kita buat animasi itu, ada tak orang kata dia punya software khas yang digunakan? Rotoscope tadi, ada software khas ke atau macam mana? Apa jenis software? Mungkin ada yang tertanya-tanya, apa software yang cikgu guna ni? Sebab jujur macam saya tak ada, sebelum buat animasi memang tak ada basic apa. Basic formal lah dalam belajar animasi. Kira buat sekadar apa, waktu sekolah conteng buku tebal buat lipat, buat juga. Yang untuk waktu buat animasi rotoscope ni, software yang kebanyakan yang paling banyak digunakan adalah Photoshop. Photoshop. Ya, Photoshop. Adobe Photoshop ya. Adobe Photoshop Ya, Adobe Photoshop. Untuk tracing. Bukan calang-calang guna Adobe Photoshop ni, orang kata perlu kemahiran. Saya tengok Adobe Photoshop, saya pun sudah pening lah, sebab banyak dia punya butang-butang fitur-fitur dia tu. Jadi maksudnya bila kita menggunakan Photoshop, memang orang yang kena cekal lah, memang kena cepat tangkap. Saya sendiri pun kalau Adobe Photoshop serenda angkat tangan, dia banyak fitur-fitur yang pening kepala, mana satu mau tekan, mana satu mau drag and drop. Kan? So kita berbalik kepada Cikgu Muhammad Ridwan. Kita selang-seling kita kongsi, Cikgu Ridwan, Cikgu Dini, Cikgu Ridwan, Cikgu Dini. Sementara mungkin kita menunggu, mungkin ada sementara orang kata menunggu soalan daripada rakan-rakan kita bagi soalan lah kepada Cikgu Muhammad Ridwan. Okey. Sepanjang penglibatan Cikgu Muhammad Ridwan dalam animasi filem pendek ni, apa perubahan? Apa orang kata, kalau tadi kan dari segi murid kan, perubahan dari segi positif. Kalau Cikgu Ridwan buat perubahan, ada tak? Perubahan dari segi kerja ke, apakah sepanjang terlibat dalam projek bersama Cikgu Wan Dini ni? Apa perubahan yang ketara yang Cikgu nampak pada diri Cikgu? Soalan emas juga tu. Okey, kalau yang ketara tu dari segi menghargai masa lah. Sebab filem yang kami buat ni dalam masa 10 hari, jadi dia punya masa tu memang tight. Habis sekolah kena masuk ke bilik komputer buat sampai pukul 12, pukul 1 baru balik. Tu memang terasa lah waktu tu, memang nampak sangat. Dia punya kekangan masa tu. Sebab kalau untuk animasi ni, kalau orang yang biasa tentang animasi ni, kalau 10 hari untuk cerita 5 minit tu memang macam orang cakap kerja gila sikit lah. Kerja gila. Kerja gila lebih kurang macam tu. Sebab itu baru, memang itu yang antara perubahan yang saya nampak lah. Memang masa kat situ. Memang kita lebih orang kata, bila kita terlibat dalam filem pendek ke animasi ni, memanglah pengurusan orang kata, pengurusan masa tu kena jaga betul-betul lah kan.
Ya, Kena jaga betul. bagus, jaga bagus lah. Okay, cabaran dia kita ni kita berdepan dengan murid-murid yang orang kata mungkin ada yang belum balik lagi. Jadi dari segi memberi arahan tu, macam kita buat filem syuting, banyak kali kita suruh dia buat apa orang kata cut, buat lagi semula cut, buat semula sampai habis lah suara kan. So berkali-kali kita arahkan dah. Dan penerimaan murid ni bila mendengar arahan kadang-kadang ada yang dengar, ada yang tidak. Bikin naik darah tinggi jugalah. Kalau ada buat filem pendek ataupun kita juga dengan animasi kan, sebab arahan tu mesti jelas. Okay. Oh, thank you Tuan Razli Dalan. Kalau kita nampak di komen ni ada Tuan Razli Dalan dia kata steady cikgu, hebat. Tuan Razli ni merupakan orang kata penggiat seni juga, pernah menghasilkan filem. Baru-baru ni apa nama filem dia tu yang saya layan? Haruan, yes. Haruan memang siapa-siapa memang terbaiklah Tuan Razli. Siapa-siapa yang belum tengok filem pendek Haruan karya Tuan Razli Dalan boleh cari di di YouTube. YouTube. Sebab kadang-kadang bila mereka-mereka yang menghasilkan filem pendek ni dan juga orang kata filem panjang ke apakah, dia storytelling gitu kan. Kadang-kadang ada orang tengok tu cerita ni bosan lah, tapi kalau dilihat dari sudut lain dia sebenarnya mengajak kita berfikir lah. Begitu yang berfikir. Mungkin pandangan orang apalah filem ni macam tiada apa-apa pun, bosan lah. Tapi sebenarnya bukan itu yang ditunjukkan oleh seseorang pengarah. Apa yang ditunjukkan ialah nilai yang orang kata nilai yang tersirat. Begitulah yang kita mau orang kata cuba terapkan di peringkat pendidikan ni, di peringkat murid-murid ini. Kita cuba mengangkat filem pendek dan juga animasi itu sebagai satu medium pembelajaran, bukan wajib tetapi orang kata pilihan sekurang-kurangnya dapat orang kata merangsang dia punya pemikiran, betul kan? Kan kita ni cerita pasal lah abad ke-21 lah kan. Jadi salah satu untuk kita membuat rangsangan pemikiran tu adalah bermula daripada visual. Visual itu datang daripada filem pendek dan animasi. Cewa, saya ni cakap macam mengalahkan profesor. Apalah cikgu Red melanjutkan dia kata. Okey. Teruslah cikgu Dini. Mungkin boleh kongsikan beberapa kejayaan yang SK Temong sudah berjaya, mungkin di peringkat negeri, kebangsaan atau dan juga antara bangsa. Mungkin cikgu boleh Dini ceritakan senarai-senarai kejayaan, contoh-contoh kejayaan, dan apakah banyak-banyak kejayaan tu yang mana yang paling manis lah orang kata, yang meninggalkan satu satu kenangan yang manis lah daripada banyak-banyak projek tu. Silakan cikgu Dini. Kejayaan. Kalau untuk SK Temong kejayaan. SK Temong untuk projek awal mungkin Hana, saya rasa Hana pertama kali cuba animasi, dapat Johan Negeri dan tempat ketiga kebangsaan. Lepas tu dia pun ditayangkan di panggung punggok di luar negara, dia tayang juga. Dan Cikgu Hana Johan Negeri dan kebangsaan pun Johan video harapan Malaysia baru 2018. Untuk Hanabi dapat Hello? Kita terputus talian kali dengan Cikgu Dini. Cikgu Ridan boleh nampak saya? Nampak. Cikgu Dini dia dia statikkan dia punya video tu. Mungkin dia tak apa. Kita tunggu dalam beberapa minit lagi, mungkin dia tengah ni kali sama ada terputus talian atau macam mana. Kita tunggu dia. So sementara kita tunggu Cikgu Dini bersiaran kembali, kalau ada mau komen, dah sudah muncul sudah Cikgu Dini. Saya risau tadi kenapa gambar tu, video tu dia bergerak tu. Teruskan Cikgu Dini. Sorry, dan Hanabi dia apa?
sekali dengan video cikgu Elwawet yang di apa? Dia keras Oh. sedih. Dia anu lagi ni. Ada mungkin talian itu ada yang ada yang lalu ke atau macam mana dia keras balik kan? Dia keras balik. Dia keras balik. Okey, tidak apa. Mungkin ada sahabat-sahabat penonton-penonton Facebook yang ingin mengajukan soalan, tulis soalan tersebut di ruangan komen. Thank you Adam Danis. Ada line teruk lah. Okey, tak apa, Tuan, teruskan. Teruskan. Terus Kita masih bersiaran, jangan risau. Sama dengan Philpen Solonsuk yang Ya. Okey. kelas cikgu dia dulu. keras lagi. Festival apa di Slovenia. Di Slovenia. Ya, Okey. di Tak- Slovenia. tak- Okey, tak Amran, sangkut. teruskan Wan. Lagi Okay. Merah dapat top 10 dalam Festival Mental Health untuk local best film dan top 10 untuk Panasonic Film Fest dan akan datang untuk My Minds on Film Mental Health. Dan Okey, alright. Mungkin Batu berjanji ke mungkin yang paling manis ke rasanya ke. Itu yang paling manis untuk- banyak. Ya. Untuk negeri tahun 2019 mungkin tak ada rezeki, jadi kami tak putus asa. Tu yang kami cuba untuk mencuba di festival lain lah. Ya. Dan alhamdulillah dapat ada rezeki. Okey. Rasanya Okey, Wan. Alright. Sorry sangkut-sangkut. Tak apa. Santai. Satu lagi Wan, satu lagi saya mau tanya. Saya perhatikan di setiap orang kata di setiap karya-karya Cikgu Dini dan Cikgu Ridwan, dia punya susunan muzik tuh. Siapa yang cipta muzik tuh? Siapa yang cipta muzik tuh? Cikgu Dini juga kah? Cikgu Ridwan tuh atau ada geng yang lain nih? Boleh kongsi siapa yang mencipta muzik tuh? Sebab saya tengok boleh tahan muzik dia, kreatif sangat. Cikgu Dini? Okey. Untuk muzik kami menggunakan muzik sendiri dan muzik dihasilkan oleh adik saya. Nama dia Wan Muhammad Adam Dani atau Adam Dani. Bermula kolaborasi dari tahun 2015 untuk filem tajuk Penselia dan seterusnya memang dengan muzik adik. Dia ada satu style ada style Instrumen dia lah, ada dengan feel instrumen dia. ya. Ada style dia. Macam Wah, macam Alice, macam filem Alice, most music dalam tu semua guna handphone untuk Alice tu. Ya, semua guna handphone. Untuk Elisa? Tapi dia dapat buat kompos yang macam bunyi epic, bunyi apa? Style 80-an punya cerita. Ya. Ya. Okey. Mungkin lepas ni, mungkin siri akan datang, kita akan jemput Adam Dani untuk melakukan perkongsian. Kita perlu Adam Danis Adam Dani. Okey. Untuk melakukan Adam Dani untuk melakukan perkongsian ya. InsyaAllah kalau Music ada live. rezeki kita music live, kita jemput dia buat music live, sharing sikit, story sikit macam mana dia dapat menghasilkan idea tu. Alright. So mungkin yang terakhir lah. Okay, yang terakhir Cikgu Ridwan lah. Sebab sudah hampir 1 jam kita ni, Sejam. macam rasa 5 minit dah sejam dah. Ya. Kita sembang dah sejam, tak terasa. Okay. Cikgu Ridwan, apa orang kata Cikgu Ridwan punya harapan untuk orang kata perkembangan filem pendek dan animasi ni di sekolah cikgu dan juga mungkin di orang kata rakan-rakan guru yang lain. Apa cikgu punya harapan? Mungkin ada sesuatu yang cikgu mau capai dari sudut orang kata pembangunan filem di sudut pendidikan itu sendiri. Apa harapan cikgu? Okey, untuk harapan saya sendiri, saya berharap tim kami akan dapat menyambung cerita-cerita lain lagi, sebab bakat terpendam untuk murid-murid di SK Temung ni memang ada. Tu harapan kami lah untuk berkarya, dan harapan untuk rakan-rakan guru lain, kalau kita dapat lihat sendiri anak murid kita tu berbakat, kalau kita ada kemahiran tu, kita boleh bantulah dia.
Kita boleh bantu untuk dia, kita orang cakap apa, gilap lagi bakat dia tu, Gilap asah lagi. bakat dia tu. InsyaAllah mungkin pada permulaan benda ni nampak kecil, tetapi insyaAllah dia akan ada impak dia pada masa hadapan tu. Itu yang kita nak lah. InsyaAllah akan ada tu. InsyaAllah. Itu harapan daripada Cikgu Muhammad Ridwan. Sudah semestinya, sebab kita ni sebagai guru ni, apapun yang kita lakukan, kita balik kepada orang kata matlamat utamanya adalah kemenjadian murid. Kita buat filem ke, kita buat animasi ke, kita sebagai guru kita akan lihat dari sudut kemenjadian murid itu sendiri. So, Cikgu Wan, Dini, yang terakhir, apa harapan Cikgu? Satu Malaysia nampak ni. Ni Cikgu Wan. Apa harapan Cikgu Dini? Harapan. Hingga harapan. Dari segi ni lah orang kata dari sudut pendidikan lah, kita ambil dari sudut pendidikan, harapan Cikgu tu. Dari sudut pendidikan, macam kita lihat inisiatif yang Cikgu Iroid buat lah, filem dalam pendidikan. Kita congkir potensi terpendam murid. Macam contoh kita tengok murid ni macam tak boleh, mungkin contoh ni tak boleh pergi ni, tak boleh. Tapi jangan fikir macam tu, jangan ada mindset lah. Kita terus semua murid sama. Semua ada potensi. Jadi potensi yang terpendam ni perlu kita cuba polish, kembangkan, poliskan. Kembangkan. So, ada lagi Dini? Okey. Dan dari sudut animasi mungkin harap dapat tengok animasi 2D juga. Ada movie ke mungkin tahun ni ke tahun depan. Ya. Okay. Alright. So, sebelum kita orang kata menamatkan sesi perkongsian kita pada malam ini, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Ridwan dan juga Cikgu Wan Zulfadli kerana meluangkan masa pada malam ini. Saya sebenarnya kita jemput Cikgu Muhammad Ridwan surprise tiba-tiba, Cikgu Ridwan mari masuk. Dia terkejut tadi. Tapi tidak mengapa. Orang kata guru ni sentiasa bersedia kan? Sentiasa bersedia. Okey. Apapun yang penting pada malam ini kita mendapat satu input yang sangat bagus daripada Cikgu Dini dan Cikgu Muhammad Ridwan, agar orang kata mungkin ada rakan-rakan guru sana yang mau terjun, cuba mendalami ilmu filem pendek, cuba belajar ilmu animasi. Inilah ruang dan peluang yang kita berikan kepada anda untuk mendengar sendiri secara live daripada orang kata legend, otai-otai guru ni. Saya sekali lagi saya cakap, saya terlibat dari filem pendek ni kerana Cikgu Wan Dini ni. Apabila saya melihat filem Cikgu Hana ni, saya terjebak pasal dia. Mungkin orang kata kita mari kita sama-sama, mari kita sama-sama orang kata menjadikan medium filem pendek dan animasi ini sebagai satu pilihan dalam pendidikan, dalam proses pengajaran dan pembelajaran, supaya orang kata kita cuba memahami dan menarik minat murid itu. Macam Cikgu Dini cakap tadi, mungkin murid kita ni ada yang orang kata slow learner kan, yang agak perlahan. Kita memikirkan bagaimana murid itu supaya dia terlibat secara aktif, mungkin dari segi filem, dari segi animasi, membuatkan diri dia orang kata memberi satu rangsangan yang positif untuk memperbaiki lagi kemahirannya dari sudut akademik. Sekali lagi thank you Cikgu Ridwan, thank you Cikgu Dini. Kerana meluangkan masa kita pada malam ni, dah tepat 1 jam. InsyaAllah kita akan, orang kata kita akan jumpa lagi. Kita mungkin insyaAllah, harapan saya ni kita mungkin akan berjumpa secara nyata, berkolaborasi untuk kita membantu guru-guru yang lain
Okay, mana tahu kan kita ada rezeki kan diundang oleh KPM ke apa kan. Okay, kita Amin. orang kata kita sampaikan ilmu yang ada. Kita bukan sekadar ikut pertandingan tetapi kita membantu guru-guru di luar sana. Okay, terima kasih Tigo Ridan. Terima kasih, kita akhiri perkongsian kita pada malam ini. Assalamualaikum. Okay, lupa. Sebelum tu, minggu depan insyaAllah kita akan menjemput Cikgu Sino. Cikgu Sinormin. Siapa Cikgu Sinormin tu? Okay, rakan-rakan guru tunggu minggu depan. Dia pun merupakan, sebagai tips lah, dia pun juga merupakan seorang guru yang cukup aktif dalam pembuatan filem pendek. Okay guys, thank you very much. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.